komen. Okey, so jom kita tengok tajuk kita hari ni. So hari ni kita nak sambung standard kandungan 6.3 penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Tapi bahagian yang kedua. Okey, so sebelum kita bincang dengan lebih lanjut, jom kita tengok dulu kriteria kejayaan untuk hari ini. Jadi hari ini cikgu harapkan ataupun di akhir pembelajaran ini diharapkan kamu dapat memenuhi kriteria kejayaan hari inilah. Okey, yang mana kamu dikatakan berjaya sekiranya kamu dapat menyatakan satu daripada dua jenis sistem pendawaian elektrik dekat Malaysia. Yang kedua, kamu dapat menyatakan 3 daripada 6 komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Dan yang ketiga, kamu boleh menerangkan fungsi fuse. Okey, satu daripada dua fungsi fuse. Okey, so jom kita tengok apakah sistem pendawaian di Malaysia. Okey, kita kecil sikit cikgu minta maaf. Nanti cikgu besarkan sikit. Okey, kita tengok dulu yang atas tu. Sistem pendawaian di Malaysia. Untuk bahagian ini kelas, kamu boleh tengok je modul pula. Boleh tengok buku teks. Okey, boleh rujuk buku teks untuk yang talian tak berapa nak okey tu. Takut dia lag. So, boleh tengok buku teks muka surat 187. Cikgu ulang. Buku teks muka surat 187. Okey. Cikgu nak minta seorang tolong bacakan apakah itu sistem pendawaian elektrik di Malaysia. Siapa boleh baca? Saya, cikgu. Okey, good. Saya. Izzat, alright. Sistem pendawaian elektrik di Malaysia terdiri daripada dua jenis yang berbeza, iaitu pendawaian satu fasa atau fasa tunggal dan pendawaian tiga fasa seperti yang ditunjukkan dalam rajah 6.29 dan 6.30. Okay, thank you so much. So, actually dekat Malaysia ni kita ada dua jenis sistem pendawaian elektrik, iaitu yang pertama pendawaian satu fasa dan pendawaian tiga fasa. Okey, jom kita tengok dulu sistem pendawaian satu fasa. So, kalau satu fasa, kalau satu fasa ni, cuba kamu tengok gelombang yang berwarna hijau ni. Okey, yang cikgu rollkan dia dengan warna merah ni. So, inilah gambar gelombang ataupun kitaran bagi pendawaian satu fasa. So, di sini, daripada sini, yang cikgu garis dengan warna biru ni. Dan dekat sini, yang cikgu garis lagi satu warna biru ni. Okey, kalau kita tengok, ini kita katakan satu kitaran. Okey, satu kitaran di mana dia ada dua puncak. Okey, dua puncak. So, kalau kita gabung dua puncak tu, dia akan membentuk satu kitaran. Okey, pendawaian satu fasa ni kan, dia hanya sesuai dan cukup stabil bagi penggunaan tenaga elektrik yang tidak melebihi 10 kilowatt ataupun 50 ampere seperti di kawasan perumahan di luar bandar. Okey, so contohnya kalau macam kawasan perumahan macam rumah kita ni, so dekat rumah kita ni, so itu dia menggunakan sistem pendawaian satu fasa. Okey, sebab kita tak menggunakan elektrik yang besar. Okey, tetapi kalau kita lihat kawasan yang besar, kawasan macam kilang, industri kilang, shopping mall ataupun sekolah, dia menggunakan pendawaian tiga fasa. Okey, dia menggunakan pendawaian tiga fasa. Kenapa kita sebut tiga fasa? Cuba kamu tengok rajah ni. Dia ada tiga warna kan. So, dia ada fasa satu yang warna hijau, fasa 2 yang warna merah dan fasa 3 yang warna biru. Okey. So biasanya pendawaian tiga fasa ni dia digunakan di kawasan komersial dan industri lah, di mana penggunaan tenaga elektrik dekat kawasan ini
dia lebih daripada 10 kilowatt. Okey, dia lebih daripada 10 kilowatt ataupun lebih 50 ampere. So, kalau kita nak bandingkan pendawaian 3 fasa dengan pendawaian 1 fasa ni, pendawaian 3 fasa ni dia lebih stabil. Okey, dia lebih stabil. Kenapa dia lebih stabil? Kalau kita lihat dalam satu kitaran dia, dia mengandungi 6 puncak. Macam mana cikgu dapat 6 puncak? 1 puncak, 2 puncak, 3 puncak, 4 puncak, 5 puncak, 6 puncak. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sistem pendawaian 1 fasa dekat gambar yang atas tu, 2 puncak je. Jadi disebabkan sistem pendawaian 3 fasa ni dia ada 6 puncak, jadi bekalan arus pendawaian 3 fasa ni dia akan menjadi lebih stabil. Okey, boleh faham setakat ni kelas? Okey, kalau faham cuba angkat tangan sikit, cikgu nak tengok. Kalau faham tu raise your hand. Ataupun boleh komen faham cikgu. Macam tu. Supaya saya tahu respon kamu. Okey, cikgu nampak Izhadif dah angkat tangan. Macam susah sangat ni soalan cikgu. Ni bukan soalan Adam, ni baru cikgu terangkan tentang pendawaian elektrik. Dia macam saya tak faham sikit penyampaian dia. Okey, yang bahagian mana? Danish, sorry, Adam tak faham tu. Kat bahagian mana yang Adam? Puncak, okey. Puncak ni dia macam ni. Kalau kita buat gelombang, dia macam ada yang bahagian lengkungan ke atas, lepas tu lengkungan ke bawah macam ni kan. So inilah kita panggil dia puncak. Ni pun kita panggil dia puncak. Tu puncak dia. Puncak tu adalah titik maksimum atau titik minimum. Okey? Tu dah angkat tangan, dah boleh angkat tangan dah. Okey. So cikgu sambung. Cikgu sambung dengan pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian di rumah. Okey. So kamu boleh nampak ke rajah yang cikgu paparkan dekat skrin handphone dan laptop kamu tu? Okey, thank you. Yang dah angkat tangan tadi tu boleh turunkan tangan lah. Okey, boleh turunkan tangan kecuali kalau kamu ada soalan yang nak ditanyakan ya. Okey, so kita proceed dengan tajuk yang seterusnya, pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian di rumah. Okey, so rajah ni sama je macam rajah dalam buku teks kamu tu, rajah 6.31 tu contoh pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. Tapi rajah ni dia lebih cikgu kecilkan lah. Okay, so rajah ni cikgu ambil daripada sumber channel YouTube Cikgu Taufik Ibrahim. Okay, salah seorang cikgu sains jugalah. Okay, so jom kita tengok. Apakah okay, Fahmi baru join ke? Okay, hai Fahmi. Okay, so Fahmi boleh rujuk buku teks ya Fahmi, muka surat 188. Okay, so yang ini kamu boleh rujuk buku teks muka surat 188, iaitu pembekalan tenaga elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah. So kita mula daripada kabel utama. Okey. Kabel utama ni dekat mana? Kabel utama ni kawasan luar rumah kamu. Ni kamu janganlah fikir jauh sangat. Kamu fikir dekat rumah kamu je. So rumah siapa yang tak ada elektrik? Adakah rumah yang tak ada bekalan tenaga elektrik? Tak ada. Rumah tak ada. Ke rumah siapa yang ada bekalan elektrik? Cuba angkat tangan tengok, cikgu nak tengok. Okey, Izzat ada. Izhadif pun ada. Yang lain tak ada elektrik ke? Syazwina ada, Aizwan ada. Danish tak ada elektrik? Ada elektrik tak kat rumah? Ada cikgu ada. Ada. Okey, so macam mana bekalan? Kamu pernah terfikir tak macam mana bekalan tenaga elektrik tu boleh masuk ke dalam rumah kamu? Pernah tak terfikir? So kita nak belajar benda tu je hari ni. Kita nak belajar tentang
peralatan elektrik kat rumah, keselamatan elektrik kita kat rumah. Okay, kita nak belajar benda tu saja. Jadi kamu janganlah risau. Benda yang simple, yang ada kaitan dengan kehidupan harian kita. Okay, alright. So, kabel utama ni, kalau kita tengok kabel utama ni kan, ni yang pertama lah. Okay, kabel utama ni dia daripada luar rumah kita daripada pencawang bahagian. Okay, sebelum ni kita belajar tentang pengagihan dan penghantaran tenaga elektrik. So dia sampai pencawang bahagian tu, so dia akan agihkan ataupun dia akan hantarkan tenaga elektrik tu masuk ke rumah kita. Okey, sekejap ya. Okey, maaf. Ada masalah teknikal sikit. Saya punya laptop ni bateri habis pula. Okey, so kita sambung. Okey, so kita tengok daripada yang pertama tu. Yang pertama tu adalah kabel utama. So, kabel utama ni dia daripada pencawang bahagian lah. Okey, kabel yang dekat luar rumah kita. Kemudian, dekat kawasan luar rumah kita tu, dekat maknanya luar rumah lah. Ada tak meter elektrik rumah kamu? Rumah kamu ada tak meter? Ada kan? So, meter elektrik. Dekat meter elektrik, sebelah meter tu dia mesti ada kotak fuse. Pernah tak check? Ada. Ada kan? So, dekat meter elektrik tu mesti ada kotak fuse utama. Okay? So, dekat kotak fuse utama ni akan bersambung dengan meter elektrik yang ketiga. Okey, jadi meter elektrik ni kan, apa fungsi dia? Kalau dulu masa zaman bukan COVID, akan ada abang TNB datang rumah kita untuk baca meter, betul tak? Betul. Sekarang dah tak ada lah. Sekarang dia buat sistem anggaran. TNB buat anggaran, memang tak boleh datang kat rumah kan sebab COVID. Jadi, meter elektrik ni dialah yang akan menyukat jumlah unit tenaga elektrik yang satu rumah tu guna. Okey, satu rumah tu guna. Okey, so kemudian barulah masuk rumah kita. Ni dalam rumah lah ni. Yang cikgu tulis ni dalam rumah. Okey, ni luar rumah. Okey. So faham sampai sini? Oh, cikgu terlupa. Dekat kabel utama ni, okey, dekat kabel utama ni dia ada dua wire Okey, dia ada dua wire iaitu wire hidup ataupun dawai, dua dawai hidup dan dawai neutral. Dawai hidup ni yang masuk, dia bawa masuk arus elektrik ke dalam rumah kita yang bernilai 240 volt. Okey, dawai neutral ni dia 0 volt. Okey. So dawai hidup, kalau kamu tengok buku teks ni, sama juga macam dekat paparan ni, dia warna biru tu adalah dawai hidup. Okey, dawai hidup. Manakala yang warna merah, dawai neutral. Okey, yang warna merah dawai neutral. Ni lah, cikgu tunjuk. Ni, dawai merah ni, dawai neutral. Yang warna biru ni, dawai hidup. Nanti kalau kamu tengok warna hijau, dia ada dawai bumi. Okey. So sekarang cikgu padam sebab dah ada petunjuk dekat situ. Okey, so yang bermula daripada unit pengguna kotak fuse ni, dia dah masuk dalam kawasan rumah kita. So dekat masuk je rumah kita, semua rumah mesti ada fuse utama. Bukan fuse utama, kotak fuse yang dekat dalam rumah. Kadang-kadang kalau kamu nak tahu dekat mana, kadang-kadang kalau rumah kamu blackout, mesti mak kamu ataupun ayah kamu pergi dekat kawasan tu, dia akan naikkan tombol-tombol switch yang jatuh tu. Ada tak? Ada. So itu adalah unit pengguna dan kotak fuse. Okey. So dekat unit pengguna dan juga kotak fuse ni, dia ada beberapa
beberapa komponen, iaitu dia ada Swiss utama, okey, dia ada Swiss utama, dia ada pemutus litar PLCB, kemudian dia ada pemutus litar MCB. Okey, so yang inilah dekat sini. Okey. So dekat hujung unit kotak fuse utama ni dia mesti ada wire ataupun dawai bumi. Okey, dawai bumi ni dawai bumi ni dawai bumi. Okey. Kemudian daripada unit pengguna dan kotak fuse ni dia ada 2 litar, iaitu litar pemanas dan juga litar alat penghawa dingin yang bernilai litar pemanas ni 15 ampere, litar alat penghawa dingin ni adalah 30 ampere. Okey, so dia akan bahagi-bahagilah nilai kat sini. So biasanya kalau rumah baru dia akan terus pasang litar pemanas dengan litar alat penghawa dingin untuk aircon punya wire tu, port untuk aircon. Okey. Kemudian yang 5 ampere ni, okey, 5 ampere ni dia akan hantar pergi ke litar pencahayaan. Litar pencahayaan ni dia terdiri daripada dawai hidup dengan dawai neutral sahaja. Okey, kita nampak warna merah dengan warna biru sahaja. Okey, litar pencahayaan ni lampu lah dekat rumah kamu tu. Okey, litar pemanas pun sama, litar penghawa dingin pun sama. Tetapi yang 30 ampere lagi ni dia akan pergi ke litar kuasa. Litar kuasa ni apa? Litar kuasa ni yang soket-soket tu. Yang soket ada 3 palam tu kan. Untuk kamu nak pasang apa? Kamu nak letak TV ke? Kamu nak letak apa? Kamu nak pasang TV ke, untuk plug lah, nak charge handphone lah, itulah inilah. Itu kita panggil litar kuasa. Dekat litar kuasa dia akan ada 3 dawai, iaitu dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Boleh faham tak setakat ni? Boleh, go. Boleh. Okey, alhamdulillah. Dan kita lihat pula palam 3 pin dan palam 2 pin. Cikgu typo dekat situ pula. Palam 3 pin dan palam 2 pin. Ini kalau tak silap saya, kamu dah belajar kot dalam RBT. Ada tak belajar dalam RBT yang ni? Tak ada lagi. Oh, tak dah. ada lagi. Dah. Okey. Sebab cikgu rasa ada belajar juga yang ini dalam subjek RBT. So, kamu boleh tengok palam 3 pin dan palam 2 pin yang digunakan dekat negara yang berbeza-beza. Pernah tak kamu beli peralatan Malaysia? Peralatan Malaysia pula, maaf. Peralatan elektrik. Okey, yang ini yang Hong Kong. So, Malaysia lebih kurang macam Hong Kong lah. So, dia boleh terus masuk dekat soket litar kuasa kita. Tapi pernah tak kamu beli yang macam ni, yang mata bulat ni? Tak pernah. Tak pernah. Okey, maknanya kalau kamu beli yang ini daripada negara India. So kalau nak guna yang ini, dia tak sesuai dengan kita punya soket. Okey, dia tak sesuai dengan kita punya soket. That's why kalau nak beli peralatan elektrik, tengok dulu dia punya palam 3 pin dan palam 2 pin. Ada juga negara yang menggunakan palam 3 pin dan 2 pin dia macam ni. Okey, yang bulat dengan mata pipih. So kalau kita pergi negara lain, dia akan pelbagai dia punya palam 3 pin dan palam 2 pin. Okey, so kita tengok sikit palam 3 pin dan palam 2 pin dalam sistem pendawaian di rumah ni. So ini adalah palam 3 pin lah. Okey, ni yang dekat Malaysia lah, okey. Alright, so biasanya peralatan elektrik yang menggunakan palam 3 pin ni seperti cerek elektrik, setrika. So dia menggunakan palam 3 pin. Okey, tapi kalau peralatan yang menggunakan tenaga elektrik yang rendah, dia menggunakan palam 2 pin macam ni. Okey, tengok mata dia ada 2 pin sahaja. So kalau guna 2 pin, kamu kena gunalah alat yang warna merah ni. Okey, kalau tak nanti rosak. Okey, kamu boleh rosakkan dia punya palam dia tu. Okey, nanti dia akan jadi terkangkang kan, betul tak? Okey, so apa bezanya palam 2 pin dan palam 3 pin? Siapa boleh nyatakan beza palam 2 pin dan palam 3 pin ni?
Siapa tahu beza palam 2 pin dan palam 3 pin? Yang 3 pin tu ada 3, yang 2 tu ada 2. Palam 3 pin ada 3. Palam 2 pin dia ada 2. Okey, 2, 3 tu maksudnya dawai So kalau dalam palam 2 pin ni dia cuma ada dawai hidup dan dawai neutral sahaja. Okey? Dawai hidup dan dawai neutral sahaja. Manakala dalam palam 3 pin dia ada dawai bumi, dawai neutral dan dawai hidup. Dia actually dawai bumi ni lah yang sangat penting. Yang ini Kenapa? Sebab dawai bumi ni dia akan mengalirkan tenaga elektrik yang berlebihan tu yang boleh menyebabkan lintah pintas itu ke bumi. So dia tak merosakkanlah arus elektrik. Dia tidak merosakkan perkakas elektrik. Okay. So, jom kita tengok ada beberapa komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Okay. So, kita tengok beberapa komponen keselamatan. Yang pertama adalah Swiss. Okay. Swiss ni memang kita kena ada. Yang kedua, fuse. Okay. Fuse ni fungsi dia untuk melindungi peralatan elektrik lah. Okay, so at least kalau ada arus lebih yang masuk ke dalam kita punya dawai ataupun peralatan elektrik tu, so fuse tu dia akan melebur dan akan memutuskan litar. So selamatlah kita punya peralatan elektrik. Kalau tidak, kita kena tukar peralatan elektrik yang rosak. Ingat senang nak beli. Contoh TV. Takkan nak beli TV beribu-ribu tu 2-3 kali kan. So kita cuma tukar fuse sahaja. Fuse tu murah Cikgu rasa tak sampai kot RM1 satu tu. And then yang kedua adalah earth leakage circuit. Okay, earth leakage circuit ni dia akan memutuskan litar apabila arus berlebihan mengalir melaluinya. Okay, kemudian miniature circuit breaker pun sama, dia akan asingkan litar akhir ke bahagian lain untuk perkakas elektrik. Dawai bumi. Okey, ni yang keempat, ni yang kelima dan pengalir kilat. Biasanya pengalir kilat ni dia ada pada bangunan tinggi lah macam menara. Macam menara ke, apartmen ke, dia kena ada pengalir kilat. Supaya kilat tu, apabila adanya terhasil kilat tu tak terkenalah bangunan yang tinggi. Dia akan terkena pada pengalir kilat dan pengalir kilat tu dia akan hantar arus elektrik yang berlebihan tu ke bumi. Dia tanam dekat bumi. Okay, so now kita tengok ini gambar apa? Ini adalah gambar fuse. Okay, fuse yang cikgu cakap yang katanya harga tak sampai RM1 tu. So fuse ni dia kalau kamu tengok ni dekat tengah-tengah ni dia ada satu dawai. Okay, satu dawai dan dawai ni yang kita panggil sebagai wire fuse. So wire fuse ni dia sebenarnya sangat halus. Okay, sangat halus dan dia ni mudah panas. Dan dia akan melebur. Okay, dia akan melebur apabila arus yang mengalir melalui fuse ini lebih besar dari nilai fuse. So dekat sini fuse ini nilai dia adalah 5 ampere. Okey, fuse ni nilai dia 5 ampere. Jadi hanya arus elektrik yang bernilai kurang daripada 5 ampere sahaja yang boleh lalu. Andai katalah kalau arus elektrik tu 6 ampere lalu dekat fuse ni, so dawai ni akan melebur dan putus. Okey, so putus. Okey, so kalau putus arus elektrik tu, putusnya wire fuse ni, maka arus elektrik tak akan lengkap. Boleh faham ke setakat ni yang cikgu cuba terang? Sepatutnya faham itu. Okey, Alhamdulillah. So kita tengok ada berapa jenis fuse. Okey, so fuse ni kan biasanya kalau kamu pergi kedai hardware, kamu tanya kedai hardware, kedai elektrik lah, kamu tanya fuse ni dia ada 2 jenis. Okey, satu fuse cartridge. Okey, fuse cartridge yang macam ni, yang gambar yang first ni. Dan lagi satu fuse wire boleh ganti. Okay, so fuse ni depends lah kepada peralatan elektrik. Tetapi kalau untuk palam 3 pin tu biasanya kita guna fuse cartridge je.
Okay, dia kecil je kan. Okay. So semua fuse ni, fuse cartridge dengan fuse wire ganti ni dia berfungsi sebagai alat keselamatan elektrik dalam litar. Okay, ataupun peralatan elektrik. Tujuan dia apa? Untuk melindungi wire dan juga peralatan elektrik ni daripada arus yang berlebihan. Kadang-kadang boleh berlaku lintar pintas. So itu yang sangat bahaya yang kita tak nak berlaku dekat rumah kita. Okey. So macam mana kita nak tentukan nilai fuse? Okey, biasanya nilai fuse ni kita kena pilih nilai yang kurang daripada nilai fuse. So kita nak tengok dulu apakah nilai fuse. Nilai fuse ni adalah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse tanpa menyebabkan wire fuse itu melebu. So contoh dekat sini, kalaulah wire fuse yang tadi macam gambar yang cikgu tunjuk tadi tu, nilai dia 5 ampere. Jadi dia cuma boleh benarkan arus maksimum 5 ampere je mengalir melalui dia. Okay. So pemilihan nilai fuse ni dia bergantunglah pada nilai arus maksimum yang mengalir. Okay, so contohnya, contoh dekat sini. Okay, sebuah cerek elektrik yang menggunakan arus elektrik maksimum 11.34 ampere. Maknanya, sebuah cerek elektrik tu dia hanya sesuai guna arus maksimum nilai dia 11.34. Jadi fuse yang sesuai kita pasang pada cerek elektrik itu adalah 13 ampere. Okey, 13 ampere. Biasanya nilai fuse ni ada banyak. Okey, nilai fuse ni ada banyak. Ada 1 ampere, ada 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 15 ampere dan 20 ampere. So kalau kamu pergi kedai, kamu cakap, uncle saya mau beli fuse lah. Okay, uncle tu mesti tanya, you mau fuse berapa punya? 1 ampere kah, 2 ampere kah, 3 ampere kah? Mesti dia tanya macam tu. So, kamu kena tahu dulu, fuse yang asal kamu nak guna tu, yang kamu nak ganti yang rosak tu berapa ampere nilai dia. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh Okay. So, keselamatan dan dalam penggunaan peralatan elektrik. Okey, keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik ini, kalau kita tengok, dia mesti ada wire bumi. Okey, dia mesti ada wire bumi. Okey, so semasa kita gunalah peralatan elektrik ni, so langkah keselamatan ni kita kena tengok betul-betul. Sebab apa? Sebab benda-benda macam ni dia boleh menyebabkan kemalangan. Okay? Kalau kita baca berita ke kan, kita tengok berita ke, nisbah kematian yang disebabkan oleh kecederaan dalam kemalangan elektrik ni sangat tinggi kalau kita banding dengan kemalangan dalam keadaan lain ataupun kategori lain. So sebagai satu langkah dalam keselamatan yang ditunjukkan, sebagai satu langkah, kita mesti menggunakan wire bumi dalam perkakasan logam. Contohnya bekas logam elektrik. Kita mesti letaklah wire bumi. So apa yang kenapa kita sangat mementingkan penggunaan wire bumi ni? Sebab apabila ada arus besar yang mengalir, so arus yang berlebihan itu dia akan mengalir ke bumi. Dia akan mengalir ke bumi melalui wire bumi tu tadi. Yang kedua, so yang kita nampaklah dekat sini, yang pertama adalah wire bumi ataupun dawai bumi. Yang kedua adalah penggunaan fuse. Penggunaan fuse. Sebab apa? Sebab kalau arus yang besar mengalir dalam peralatan elektrik, so fuse ini akan melebur. So bila fuse ni melebur, litar akan terputus. Okey, boleh faham ke tajuk hari ni kelas? Faham. Faham. Okey, kalau faham, kita dah habis tajuk 6.3, modul B muka surat 31 dan 32.
Jadi cikgu nak kamu cuba jawab praktis formatif 6.3 ni dan esok kita akan bincang bersama-sama. Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Okey, so cikgu rasa setakat ini sahaja kelas online sains kita. Jadi kamu boleh sambung buat latihan pengukuhan iaitu praktis formatif 6.3 modul B kamu tu muka surat 31 dan 32. Okey, tolong jawab. Dan esok saya akan bincang bersama-sama. Okey, yang tak ada modul jangan susah hati. Soalan ini kamu boleh ambil daripada buku teks muka surat 194. Okey, kamu boleh salin jawapan. Okey, kamu boleh salin jawapan dalam buku tulis sains kamu. Okey, so for the last time cikgu nak tanya, ada soalan ke? Yang ampere tu berapa banyak, yang berapa yang paling tinggi? Jumlah paling tinggi. Ampere ke nilai arus? Nilai fuse. Yang ampere tu. Yang nilai ampere tu. Nilai fuse nilai fuse kalau kita tengok paling tinggi setakat ni 20 ampere. Oh. Okey. Ada soalan lain? Bagus, Izzat tanya soalan. Ya, Izzat? Tu dia cikgu. Itu sahaja. Yang lain ada soalan tak? Okey, cikgu round table sorang-sorang. Izzat ada soalan? Izzat dah tak ada. Adam ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada masalah. Okey, Karwan ada soalan tak? Mic dia tak ada cikgu, mic dia rosak. Oh, mic dia rosak. Okey, tak ada. Aizwan pun tak ada soalan. Okey. Is Hadif tak ada juga Okey, Is Hadif pun tak ada. Kemudian Syazwina? Tak ada cikgu. Tak ada. Okey, thank you semua. Kita jumpa lagi pada esok hari jam 10.15 hingga 11.25. Tapi jangan risau, esok pun kita akan online selama satu masa yang pertama je. Masa kedua tu cikgu akan bagi tugasan dalam bentuk game untuk kamu jawab. Okey? Alright, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu. Sama. Okay, bye. Semua orang boleh left lah ya. Boleh left Google Meet sebab ni dah kelas terakhir. Okay, kamu sambung je buat offline jimat data untuk subjek yang seterusnya esok. Terima kasih cikgu. Sama.